Di antara isu yang kita nak bangkitkan hari ini adalah kami membantah kenyataan FOMEMA untuk menyeru pekerja asing membuat pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Yang disiarkan oleh FOMEMA sendiri, bukan KKM, tapi FOMEMA yang menyiarkan. Kami pun tidak dipanggil. Sewajarnya lah industri player dalam Malaysia ni sepatutnya bila-bila satu dasar itu perlu diimplement. Dan khususnya FOMEMA ni pula merupakan syarikat swasta. FOMEMA Sdn Bhd, saya rasa sewajarnya kami diberi peluang untuk mengadakan satu sesi di antara industri player, khususnya macam FMBA, Primas, Presma dan MIMCO ini merangkumi semua-semua peniaga di bawah di Malaysia ni, untuk khususnya peniaga Muslim. Kami rasa terpanggil lah untuk menyuarakan. Kami tak ada halangan sebenarnya kalau saringan kesihatan ni semua faham ianya sesuatu yang perlu dan semua negara-negara mengamalkan. Tapi bila mana ianya jatuh setiap tahun, saya rasa sesuatu yang janggal. Pada peringkat permulaan pekerja asing ni tahun awal tahun 1993 94 dulu, bila mana FOMEMA mula-mula diperkenalkan, pengkhususan diberikan untuk tahun 1, tahun kedua dan ketiga. Lepas tu ada diulang kaji setiap tahun ganjil. Tahun pertama, tahun 3, tahun 5, tahun 7, tahun 9. Ini tak semena-mena pula bila baru-baru ni disiarkan dalam media sosial. Siapa pun tak tahu. Saya juga dipahamkan dalam satu pertemuan dengan YB Menteri Sumber Manusia. Dia sendiri pun tak tahu bahawa dasar ni telah mewajibkan pemeriksaan FOMEMA untuk setiap tahun ni. YB Menteri pun tak tahu. Kalau kami ni rasanya kedai lagi lah. Dan saya rasa sesuatu itu sebelum diimplementkan perlulah mendapat pandangan daripada industri player. Lagi satu yang kami suarakan sejak daripada since day one lagi, pada mula-mula lagi mana FOMEMA ini diwajibkan untuk pembaruan PLKS, pas lawatan kerja sementara, bila mana kencing manis dan blood pressure, tekanan darah tinggi juga disenarai hitamkan. Kami juga dah buat homework sikit, tengok tak ada satu negara pun melainkan Malaysia yang buat saringan kesihatan ni gagal di atas sebab-sebab kencing manis dan darah tinggi. Dan kami juga setelah banyak menghantar surat rayuan kepada KKM dan pihak-pihak yang berwajib agar perkara ini dapat diulang kaji, tetapi nampaknya FOMEMA lebih prihatin nak ulang kaji untuk mengadakan saringan FOMEMA setiap tahun ni. Saya rasa sesuatu yang agak janggal lah, sebab kalau di UAE, Saudi yang ada penggunaan kerja asing, di Singapura sendiri memang setiap alternate years lah. Yang tu kami tak petikaikan. Dan kami petikaikan dua perkara. Lagi satu saya juga ingin tekankan sini, kenaikan yuran pemeriksaan perubatan pekerja asing ni pun naik daripada kalau dulu RM150, dia naik RM207, untuk wanita RM207 ke RM217. Yang tu pun rasanya kalau perlulah ada alasan yang baik, kita boleh adopt lagi lah Tapi kami suarakan juga. Lagi satu yang kami rasa janggal, bila mana keputusan ujian, kalau kita pergi doktor lazimnya, kalau kita buat check up, akan dapat sesalinan report apa-apa yang kita ada penyakit yang menyebabkan kita gagal, apa doktor akan nasihatkan lah. Kalau kita ada penyakit berjangkit ke apa ke. Tapi kalau FOMEMA ni buta macam tu je, kita akan dapat dalam sistem lulus atau gagal. Tapi bila mana gagal untuk kencing manis ni, kalau rasanya kalau saya ni dah 10 tahun dulu dah unfit dah. Saya sendiri pun dah lebih 10 tahun ada kencing manis. Kalaulah ditakdirkan dasar ini diimplement kepada semua penjawat awam di Malaysia dan juga pekerja-pekerja swasta di Malaysia, gamaknya dah 50% tak boleh bekerja ni. Ini hakikat Malaysia ni adalah di antara negara yang saya rasa penyakit kencing manis di antara yang paling tinggi rasanya. Berasa kalau ini diimplement pada pekerja asing, saya rasa ianya memang tidak adil dan tidak wajar. Dan dah rintihan ni dah berpuluh kali dah kami kata dah. Bukan communicable disease. Dari satu kita perlu faham ni, dasar kerajaan untuk mengelakkan penyakit-penyakit berjangkit. Bila masa pula darah tinggi ni nak berjangkit pada orang lain? Kalau kencing manis nak berjangkit, kalau kena kencing ada lah. Tapi kencing manis rasa tak boleh berjangkit. Yang kita nak kita nak elakkan kena kencing. Tapi banyak je kena kencing, kena scam. Rasa yang ni juga sebenarnya sampai tahap kita nak mengadakan press release ni, kita bukan kami tak ada sebarang isu dengan Jabatan Immigration, Kementerian Dalam Negeri ke, nothing to do at all. Sebab kami ini bernaung, kalau industri kami ini bernaung di bawah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan KPDN SCP untuk dapat kelulusan semua ni lah. Tapi bila masa kami sampai ke tahap nak menyuarakan apa masalah-masalah ini, saya rasa dah tahap yang kritikal lah.
Sebab segala usaha kami melalui saluran-saluran yang ada memang rasanya tidak mendapat sebarang respon. Berjawab pun tidak lazimnya. Rasa hari ini bila mana buat dengan media ni, kita berharap pihak FOMA, kalau mungkin Kementerian Kesihatan juga dapat melontarkan pandangan mereka dan mengulangkan kalau paling tidak pun tangguhkan dulu ya. Kalau rasa keperluan setiap setahun ni rasa sesuatu yang lebih mementingkan pihak FOMA Sdn Bhd. Kalau sejujurnya lah kita tak nak cakap benda lain, tapi rasa ini sesuatu yang agak sukar sangat. Lagi satu masalahnya panel ya. Sungguh pun sebelum ni kalau alternate years pun pergi mana-mana hospital klinik-klinik yang berdekatan dengan kami, pergi aja kuota penuh. Nak pergi kita pun melilau lah cari klinik-klinik yang masih ada kekosongan lagi. Yang itu perlu ditangani dulu. Bukan concern nak buat duit saja rasa. Kesihatan ni dalam konteks apa yang saya ucap ni, kita tak pernah compromise. Kita tak bukan minta jangan adakan saringan untuk pekerja asing. Seperti yang saya cakap itulah, kalau pekerja asing, kalau pekerja tempatan dikenakan rasa, memang itulah hakikatnya. Sebab benda ni kencing manis dengan darah tinggi adalah bukan penyakit yang berjangkit. Saya ulang ya. Melainkan kena kencing tadi yang berjangkit lah. Yang tu saya minta tuan-tuan dapat melontarkan sebarang pertanyaan. Saringan kesihatan tu daripada dulu tu hanya 3 tahun. Jadi dia kerapkan jadi selang-selang tahun. Itu pun dah banyak dah. Jadi sekarang ni every year ni bermakna every year kena buat kesihatan persaringan. Saya rasa ini akan menguntungkan FOMA saja. FOMA adalah syarikat swasta. Dan saya juga ingin tanya satu soalan. Siapa yang buat dasar ini? Dasar ini kan untuk kerajaan kena buat. Bukan FOMA kena buat dasar. Daripada apa yang Datuk Ali kata, menteri pun tak tahu dasar ni. Jadi, tak tahu. Jadi kita pun terpegun lah dengan syarikat yang swasta yang boleh buat dasar yang tukar-tukar macam tu. Ini national decision. Satu lagi, Kerajaan Madani itu menggalakkan competition. Tak ada monopoli. Tapi sekarang monopoli. Saya suruh kerajaan supaya mengadakan 3 ke 4 syarikat untuk buat saringan. Kita pun senang. Tapi bergantung. Sekarang ni dasar pun dia kontrol. Jadi kita tak nak satu swasta yang boleh macam dia hijack dia punya saringan kesihatan. Jadi kalau boleh kerajaan akan mengadakan satu level field di mana banyak player ada situ. Jadi dapatlah kita mengurangkan kos. Sebab dia sekarang ni dia monopoli. Tak ada saringan. Jadi harga yang dia bagi kita kena ikut. Sekiranya ada 2-3 players, mungkin dia akan competition. Itu adalah dasar kerajaan sekarang ni. Jadi kita mahu kerajaan ini mengimplementasikan dasar ini. Dan juga kami bantah sebab saringan tu dibuat every year. Sebab penyakit jangkit ini bukan sebab dia pekerja ni sudah ada di sini. Bukan daripada luar negara. Jadi tidak ada penyakit yang dibawa oleh pekerja yang sendiri. Tidak ada penyakit sebab dia punya purpose of kesaringan itu adalah supaya dia tidak membawa penyakit yang berjangkit daripada luar negara. Penyakit yang pekerja ni dah 2-3 tahun dah buat saringan, dia lulus, tak payahlah buat every year. Sebab memang dia tidak akan bawa lagi. It's already there. Sekiranya ada penyakit pun, penyakit itu memang sudah di sini di Indonesia. Saja orang kata polisi baru daripada FOMA. Bukan saja polisi tersebut orang kata bukan mengakibatkan tetapi melibatkan persatuan pengusaha restoran tetapi juga industri-industri lain seperti industri pembinaan, industri kesihatan dan juga industri yang mengambil pekerja asing, peladangan dan sebagainya. Peladangan. Kita banyak ambil pekerja asing daripada Indonesia untuk peladangan. Kita banyak ambil pekerja Myanmar dan juga pekerja China, Thailand untuk wellness spa. Kita juga banyak ambil pekerja asing India untuk sektor IT juga. Jadi ini melibatkan banyak sektor dan bukan saja yang kita terkilan seperti yang Datuk Syed sebentar tadi cakap ialah kita sebagai pengusaha industri tidak diberi ruang untuk berbincang mengenai perkara tersebut. Yang saya nak menarik perhatian tentang akibat polisi tersebut ialah ia akan menaikkan kos perniagaan secara langsung. Saya petik daripada ulasan daripada The Age baru-baru ni, kira-kira kos 440 juta setahun. Kos tambahan untuk pemeriksaan perubatan.
Jadi kos ni kita nak pass pada siapa? Sebagai pengusaha, kita akan pass pada pengguna. Dan kos tersebut apabila kita pass pada pengguna, juga kita tambah dengan SST sekali. Jadi kosnya bertambah. Dan pengguna akan merintih sebab makan bertambah, perkhidmatan servis pun bertambah. Jadi bagaimanakah kita dapat menolong dan membantu golongan bawahan melalui pelaksanaan polisi sebegini. Jadi untuk to be fair to government lah, tadi yang dua panelis pun sebut menteri pun tak tahu, dan tiba-tiba dasar tersebut dibuat. Kita menyeru supaya dasar ini diberhentikan sementara waktu. Ditangguhkan. We request for penangguhan. Dan berbincang dulu dengan pihak-pihak industri tentang pelaksanaan sebegini. Kita faham apabila dia nak buat tiap-tiap tahun tu, dia nak make sure pekerja tersebut tak ada penyakit dan sebagainya. Kita faham istilah di belakang tu. Tetapi kita juga faham mungkin ada juga orang kata there is a loophole dia nak buat duit lah. Itu saya tak nak cakap betul tak betul lah. Tapi yang kita nampak lah ada kepentingan mereka sendiri lah. Tapi berbincang dulu lah. Tapi sementara itu kita minta penangguhan. Seperti mana industri unit trust pada minggu lepas telah membuat rintihan, mereka membantah cukai CGT, capital gain tax terhadap keuntungan unit trust, dan kerajaan memberi pengecualian. Jadi kita berharap perkara sama tetapi benda berlainan. Kita meminta penangguhan polisi selepas berbincang dengan pihak industri sebab banyak kepentingan yang terlibat. Dan kita tak nak apabila kita naikkan kos, the government will blame the industry yang kita naikkan kos pula. We are not helping the government to reduce cost. Tapi sebenarnya polisi yang memaksa kita menaikkan kos perniagaan. Itu ulasan saya. Terima kasih. Dan FMBA ini merangkumi lebih kurang 220 persatuan-persatuan di Malaysia daripada semua genap jenis bisnes dan yang merangkumi seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan lain-lain negeri. Dan pihak kami agak terkilan dan juga terkejut apabila mendapat berita ni bahawa Formima dalam kenyataan mengatakan bahawa kos untuk medical ni akan dinaikkan, dan lebih teruk lagi dia akan menyuruh ataupun memaksa semua majikan-majikan di Malaysia untuk melakukan saringan setiap tahun. Sebenarnya kebanyakan daripada industri-industri di Malaysia, SME masih dalam keadaan yang baru pulih akibat daripada COVID-19. Dan apabila kita lihat kerajaan baru-baru ni ada mengumumkan berbagai-bagai cukai yang baru yang diperkenalkan di Malaysia, dan kenaikan harga elektrik, harga air yang bakal akan naik pada bulan Februari. Kos untuk membuat perniagaan semakin tinggi. Dan kami risau bahawa benda ni akan membuat satu pressure, penekanan kepada kebanyakan daripada industri-industri player, terutamanya usahawan-usahawan yang kecil. Jadi saya ada 6 poin seperti yang disebut tadi oleh rakan-rakan saya. Pertama sekali, Formima tidak patut diberi monopoli untuk mengawal saringan pekerja ni. Kerajaan Madani yang amat berhormat PMX pernah berkata bahawa monopoli dan kartel akan diberhentikan di negara ini secara beransur-ansur. Jadi pandangan saya, it should be a fair game. Dia patut ada lebih banyak players supaya tidak boleh berlaku benda macam ni. Suka-suka hati tiba-tiba naik harga daripada RM190 kepada RM207. Dan juga mengenakan syarat baru di mana setiap pekerja asing kena buat saringan setiap tahun. Yang kedua, kami pelik walaupun lepas membayar kepada Formima, sampai hari ini polisi Formima tidak memberi medical report. Dan itu merupakan hak pengguna. Hak pengguna untuk mendapatkan report. So kita tahu sebenarnya apa dalam report. Kami tidak diberi salinan kopi langsung sehingga hari ini, cuma diberitahu gagal atau lulus. Yang ketiga, saringan blood pressure dan juga kencing manis yang disebut tadi secara panjang lebar sepatutnya tidak dikaitkan, tidak perlu langsung menjadi satu kriteria di mana pekerja asing ini ditolak. Duit dah bayar, levy dah bayar, daripada sampai kat Malaysia, tetapi oleh kerana masalah kencing manis disuruh kita hantar balik. Tetapi rakyat Malaysia, kita boleh bekerja kalau ada masalah kencing manis ataupun darah tinggi. Jadi saya rasa kita sebuah negara yang fair play lah. Kita nak tunjukkan satu example yang baik kepada satu dunia. Dan jiran-jiran kita tidak mengamalkan polisi untuk mengambil kriteria blood pressure dan diabetes sebagai satu syarat to pass the medical test. Yang keempat, dah banyak kali FMBA membawa suara rakyat kerana FMBA ini is voice of the industry. Yang sebarang polisi yang nak digubal oleh kerajaan, sebarang pertukaran, kami meminta dan mendesak pihak kerajaan agak duduk dan berbincang dulu
dengan pihak industri terutama NGO kerana kami are on the ground. Jadi kami mempunyai gambaran yang lebih clear about the true picture. Dan kalau pihak-pihak yang membuat keputusan ni daripada Ivory Tower di Putrajaya, mungkin dia tak dapat facts yang betul-betul on the ground. Tapi kita kena adil jugalah. Kalau ini tidak ada penglibatan daripada KKM dan Kementerian Sumber Manusia dan ini hanya arahan daripada FOMIMA, dan kita tak boleh salahkan pihak kerajaan lah. Yang kelima, kos. Kos ni akan membebankan kami dan akan pindah kos ni kepada pengguna. Last yang susah ialah pengguna. Rakyat yang akan susah. Kerana sebagai usahawan, macam mana kita nak tampung kos tu. Jadi semua usahawan, kebanyakan usahawan akan transfer kos ni kepada the end user, the buyer. So harga akan melambung dan ini akan merumitkan lagi keadaan. Akhir sekali, saya rasa saya pun bersuara sama-sama dengan saya punya rakan-rakan di sini. Kami meminta agar ini ditunda. Peraturan ini atau arahan ini ditunda dan kami meminta pihak kerajaan ataupun pihak FOMIMA berjumpa dengan kami supaya kami dapat berdialog dan mencari jalan yang sesuai dan yang baik untuk kedua-dua pihak. Sekian, terima kasih. Sejahtera. Saya Krishnan daripada Persatuan Pengusaha Restoran India, Malaysia, Timbalan Presiden ya. Merujuk perkara yang sama, diabetes dan blood pressure di Malaysia saya rasa sebab kebanyakan yang umur lebih daripada 45 memang kita ada masalah ni. Jika di bawah human rights, International Labour Organization, they emphasize so much of criteria and so much of regulations for us to treat the legal foreign workers in a very welfare manner. But I don't understand if this is another kind of a discrimination I see. And furthermore, medical report is not given to the owner. Previously, bila FOMIMA kita buat medical, segala kerja-kerja yang kita tanggung, kita buat melalui kertas. Sekarang, FOMIMA sudah sampai satu tahap, kesemuanya dia guna paperless work. Even bayaran yang kita buat, kita terpaksa bayar melalui wallet. Dan juga kos tambah lagi RM3 untuk apabila nak daftar untuk medical setiap pekerja. Jika selang-seli itu ditukar kepada tiap-tiap tahun, apakah motif FOMIMA selain daripada gawat keuntungan? Mereka harus tidak beri monopoli begitu. Mereka lebih authoritarian, memaksa kita. Mereka sebenarnya mengumumkan satu kenaikan harga RM27 daripada sebelum ini, tanpa sebarang dialog, tanpa sebarang pengumuman. Kami pun tidak tahu sama ada kerajaan juga aku pada charge ini. Jadi maka they behave authoritarian dan mereka tidak harus memaksa secara begini. Lagipun bayangkan kalau selang-seli jadi tiap-tiap tahun, berapakah jumlah wang yang mereka ingin kumpul. Jadi kami rasa ini adalah amat tidak wajar dan harus diberi ataupun harus dirujuk balik oleh kerajaan untuk buat yang terbaik bagi pekerja asing, juga yang membawa pekerja asing lah, yang majikan-majikan. Selain daripada itu, okey, itu saja. Satu lagi, I think diabetes and high blood pressure is among common disease. Kalau kita buat saringan pada pekerja Malaysia yang 45 ke atas atau 40 ke atas, berapakah peratus mereka yang mungkin ada penyakit kencing manis dengan diabetes? Jadi maka ini this kind of discrimination also towards another foreigner who comes and look for a living here. It's very unfair. So I think they are day by day they are coming up with more ideas. They make our life difficult. They make themselves easy. We have to do everything on our own. They just sit in the office. They do whatever the system they have implemented. They do what they can do. But I think this is also has to be addressed. And we Malaysian restaurant owners or restaurant operators, we feel this is very steep increment of fees, as well as the yearly also is going to give us a lot of inconvenience. Thank you very much. Yang tu tak. Yang berjangkit yang lebih daripada macam TB, HIV. Okay. Yang orang tahu lah, tapi bila masa pula kencing manis pun dengan darah tinggi ni, sebab tak ada negara lain melainkan kita je. Saya dipahamkan kita bila mula-mula dia orang buat dasar masa penubuhan FOMIMA tu sendiri,
Orang kata panel yang buat keputusan situ dah silap buat keputusan, tapi sekarang dah lebih 20 tahun kot. Benda ni bukan sesuatu yang tidak boleh diulang kaji untuk diharmonikan, tapi saya rasa sampai sudah pun tak ada satu jalan penyelesaian. Apa yang kami dapat makin menekan adalah sebab kalau selang setahun tu logik akal lagi lah. Apa lagi satu, kalau ditakdirkan pun, katakanlah dia kata dia ni perumpamannya kata ada batuk kering kan, pergi kat apa IPR pun, institut apa respiratory yang dekat depan Tawakal tu, kalau dia mengesahkan orang tu fit pun masih susah lagi. Tapi yang tu semua kita tak pertikaikan lah. Yang kami hendak kerajaan khususnya KKM dan FOMA ulang kaji isu untuk kencing manis dan darah tinggi ni, di mana kita ni yang rasa nampak janggal sangat perasaan untuk gagal dalam medical check up, dan kenaikan harga tu sepatutnya diulang kaji baliklah untuk apa FOMA ni. Dan seperti mana yang Datuk Jamarul sebut, kawan-kawan saya sebut tadi, mengapa tidak dibekalkan salinan report untuk setiap ini. Dan tak perlulah bagi tangan email pun memadai, sebab semua permohonan ada kita sertakan dengan email. Sepatutnya salinan report tu boleh dibekalkan juga kepada syarikat yang buat pemeriksaan rumah ni tadi. Kalau 100 mungkin 10 lah kot yang dia orang kata. Kalau kata perumpamaan sekarang ni, kalau kencing manis, lepas tu ada pula lagi dia nakkan report daripada medical report daripada hospital, rupanya perumpamaannya ni daripada KPJ Sentosa. Dia nakkan orang tu macam saya kan, saya penyakit kencing manis juga dah lebih 10 tahun dah. HbA1c saya kalau kata nak go for bawah 5.3, sesuatu yang memang susah sangat-sangat lah. Nak sampai ke tahap untuk ini HbA1c ni untuk laporan darah kita untuk 3 bulan. Lazimnya mesti 7, 8. Kalau yang mana hebat-hebat tu sampai 11 pun ada kalau tak kontrol betul-betul tu. Tapi sungguh pun dia 11 ke 15 pun tak ada kena-mena dia nak berjangkit. Benda ni bukan sakit mata ke dia nak berjangkit, tak ada isu langsung sebenarnya. Dan itulah untuk mendapatkan, kalau perumpamannya kerja saya lah, dia memang sakit kencing manis, dah makan ubat dah baik, tapi bila dia pergi untuk report 3 bulan sekali HbA1c ni, ini yang contoh yang saya dapat ni, dia kata dapatkan HbA1c dia 9.1. Kena makan ubat, kena dapatkan ini semua melibatkan kos sebenarnya. Dia turun sampai 5.3, barulah FOMA akan consider. Ini bukan kata mesti lulus, consider untuk lulus. Benda-benda ni sebenarnya, yang lain tu kita tak petikai lah. Kalau kata dia HIV, tak payah cakap, kami tahu pun, kami dah hantar siang dah. Kalau ada batuk kering, we won't compromise on that. Kadang-kadang tu ada setengah-setengah kes ya. Dia kata dia ada scar TB, mungkin 10 tahun dulu dia pernah ada TB. Yang tu pun kalau nak dapat tu kes-kes terpencil lah. We are not talking about that. Dan isu semasa yang kita nak tekankan di sini adalah FOMA, KKM perlu ulang kaji yang blacklist pekerja-pekerja yang ada kencing manis dan darah tinggi ni khususnya. Kalau saya kata, kalau kita ambil statistik, rasa kalau penjawab awam pun, kalau sebab ini ada misalkan saya ada kongsi, dia kata lah, doktor juga, dia kata kalau kita test setiap penjawab awam kita, ingat bukan penjawab awam yang pekerja-pekerja Malaysia ni, adakah Pekeso bersedia nak bagi dia orang pencen ilat kalau dia berhentikan kerja. Kalau masa kita masukkan kategori Malaysia ni juga layak untuk diberhentikan kerja. Kalau sekarang ni katakanlah kalau ada hilang upaya untuk bekerja kan, Pekeso mana-mana yang mencarut dengan Pekeso akan bayar pencen ilat setiap bulan. Kalau dah kita bandingkan, kalau Malaysia juga termasuk dalam peruntukan yang FOMA bawa ni, rasanya letih Pekeso nak bayar. Betul. Setakat ni ada tak macam surat ke atau email dihantar kepada FOMA sama ada daripada FOMA atau mana-mana kesatuan sebagai yang membantah cara ni? Dah lama dah. Dah banyak ada. Kami memang tapi sebenarnya tak ada satu pun yang menjawab rasanya. Kami memang ada bantahan dapat Prisma, memang ada bantahan daripada KKM dan juga FOMA sendiri. Kami pernah adakan dialog dengan FOMA di Johor umpamanya. Kami suarakan bantahan ni sampai sudah. Takat dalam mesyuarat, makan kuih, minum air, lepas tu balik, tu je lah. Betul. Selain daripada kenaikan kos perniagaan, adakah kenaikan ini juga akan menyebabkan pengambilan pekerja asing daripada pihak industri berkurang sebenarnya menjimatkan kos? Ya, sebenarnya, kalau sejujurnya lah saya cakap, kami kadang-kadang fikirkan industri player macam kami ni, kami suka sangat ambil pekerja asing sebab boleh bayar gaji rendah, kos murah. Sebenarnya benda tu semua tak tahyul semata-mata. Kalau kita boleh ambil pekerja tempatan, saya rasa memang lagi benefit. Dia tak perlu nak buat rawatan untuk saringan perubatan, bayar levy dia hampir 200 lebih setiap bulan, sediakan tempat tinggal dia. Tapi kita tak ada pilihan sebab macam industri kami
4D yang biasa tersebutkan, dirty, dangerous, difficult semua ni, orang kita ni masih kurang berminat. Itu saja punca dia. Dan kenaikan kos ini mungkin dari segi Foema punya kenaikan tu, kalau ada asas mereka menaikkan RM10 berapa ringgit tu boleh lagi lah. Tapi kalau dah benda tu seperti yang melibatkan kos sampai 2.2 juta pekerja ni tadi, 414 juta setahun peningkatan ni keseluruhannya, itu semua kita kena ambil kira. Kita tak nak benda-benda nanti terpaksa kita terjemahkan dalam makanan-makanan kita sediakan. It will be a last option, tapi ini sesuatu yang menekan. Yang tu satu part. Tapi yang lebih kritikal lagi, bila mana kencing manis dan darah tinggi ni juga termasuk dalam senarai untuk disenarai hitamkan pekerja-pekerja untuk tidak layak bekerja. Tambah sikit. Mungkin saya boleh tambah sikit. Ya, Tok. Dia sebenarnya kalau kita lihat daripada satu sudut, daripada satu kedai yang besar, dia punya impak tu berkurangan, tak begitu teruk. Tetapi soalnya bila dia pukul rata 2.2 juta pekerja ni dari 440 juta, dia akan mengakibatkan pengguna affected dalam semua kedai. Maksudnya bukan services, bukan restoran saja. Kalau dia pergi farmasi ke, dia pergi ladang ke, kalau dia pergi laundry ke, terus banyak menggunakan pergi spa ke, semua serentak akan naik. Jadi itu akan membebankan pengguna dan rakyat jelata. So itu yang kami risau. Datuk, food and hospitality ni considered as dirty and dangerous. Food, ya. Dirty and dangerous. 4D, bukan 3D dan 4D dah Sekarang 4D. Sekarang 4D bukan 3D, 4D. Dah. Dia bukan dirty, delicious. Delicious, no delicious. Kita kena ubah lah. 4D lah. Buat. So dirty, dangerous, Difficult. demeaning. Malu kan, demeaning. Ya bah. Bekerja restoran delicious ada. Dah. Ini sebenarnya masa mula-mula penubuhan Foema sendiri, diorang dah draft masa tu dan kata, ini saya dengar daripada orang yang old timer lah, dia kata masa pembuat dasar tu diorang dah tersilap, kata dia. Logik akamnya dia takkan tersilap for last 25 years, dia tak boleh betul kan. So kalau siapa-siapa darah tinggi, Ya. send balik, Memang kena kencing. Kena hantar balik. hantar balik. Because like It's not fair. high blood pressure, how can you based on one? That's what we are arguing, the same thing. High blood pressure and ini bukan penyakit yang berjangkit. No, even then, how can you based on one? Ya. Tahu kami No, the test will be failed. When you go, the pressure is high, the pitching money is high, you just fail your result, that's it. That's it. Then you have to send back the You cannot renew your permit. Once you cannot renew it, you send them back. There's no option. Before we appeal, maybe the second report, diabetes is going down. Then okay, now they are going for HbA1c. They are asking for HbA1c report for 3 months one. That's a good one. When the foreign workers see that doctor, so their pressure go up already. Because the layanan they get. Setiap tahun, kerapan berapa pekerja yang terima keputusan macam tu? Ingat paling tidak pun 10. Kalau talking about kencing manis dengan darah tinggi ni ya, paling tidak pun 10%. Darah tinggi ni kencing manis ni, kalau antara kita yang dalam ni maknanya kita yang menunggu ni Allah Alam lah, kalau 30% termasuk saya sendiri pun ada kencing manis. So the Malaysian who got kencing manis, Malaysian who got blood pressure, they can work, but foreigner cannot work. Dia maksudnya industri akan kehilangan 10% Lokal dia setiap senyum tahun. manis. Dan it's a burden for us sebab kita dah ada pekerja yang mahir dalam bidang kita, dalam dulu kan dia berservis, suddenly nak hantar dia balik bukan senang. Bukan saja hantar balik, kota pun tak dapat lagi. Kan kota tak dapat gantian. 2 orang fail, antara 2. Ya. Tak dapat balik kota tu. Jadi pekerja memang short 2. Kena buat dengan 8 lah. Apa itu? 8 je. Bukan dia ganti balik. Ya. Kalau 8 tu lagi 2 lebih. Habis. Yang balance tu Betul. darah tinggi lah tu. Yang balance tu darah naik tinggi lah. Dua kau. Kerja banyak. Kerja banyak. Sekarang macam saya ni ada kerja manis aja. Kejap, kalau macam ni kejap darah tinggi pun ada pula. Ada apa perancangan untuk lepas ni nak jumpa ke apa? Dah jumpa banyak kali dah. Dekat takat jumpa Foema dapatlah minum kopi dengan Karipat tu. Tapi Karipat kami pun banyak lagi. isu ni adalah apa yang Datuk cakap. Dasar Foema ialah dasar kerajaan, dasar company sendirian bahan, dasar syarikat persendirian. Ya. Dia bukan dasar digubal oleh para industri dengan perbincangan para industri dan juga pihak kerajaan. It's their own policy.
Okay. So kalau kita tengok pada kementerian tak ada dasar ni. FOMIMA yang set dasar ni. Is it binding? That is binding on us. So tidak bermesyuarah dengan kita. Tapi dia dapat blessing ke tak tahulah, tapi rasa pelik lah benda ni kan. Kita tak dapat kotak lah, tak ada permit lah. Tak boleh sama pun lah. Tak Dia sama. sebab dia lah dia dengan Illegal, link illegal worker. dia link lah Legal jabatan. become illegal. Dia jadi haki pula lah. Pendatang Haki lah. asing tanpa izin. Macam Puspakom ni cerita ni. Have you macam try arrange a meeting between KKM, Ministry? Tadi Datuk dah cakap, dah Dapat. cukup banyak kali. Dapat makan karipat dan kopi tu. Even with No. We send a letter to KKM. Sisasfi kementerian. Yeah. Karipap is kementerian or FOMIMA? No, FOMIMA only. So you better say it properly. KKM tak panggil lagi makan karipat. Apa yang Datuk cakap, surat dah hantar pada kementerian. Madani ke Ripap? Dapat jumpa FOMIMA ya, pernah jumpa tapi dapat Nak kopi jumpa karipat kementerian lah. tak ada. Belum lagi. tak ada. Dah KKM kita hantar tapi tak dapat jumpa lagi setakat ni. Betul. KKM. Okay. Normally ada our letter will be addressed to FOMIMA dan KKM jugalah. But so far no direct feedback from KKM yet. No check. See, for your information, 2 weeks before the increase the amount, So before tak hantar lah. FOMIMA called the industry players for a meeting. When But was that? FOMIMA had called industry players for a kind of a seminar or a meeting in Putrajaya. When we went there, we were only talked about the diseases. They are adding few more diseases as compliances. But during that meeting, they never even revealed about the hiking of price or whatever this kind of information. And 2 weeks later, it came as a surprise. Just an announcement, email through all the employers' email. Itu So pun it came as a shock. FOMIMA punya website kita bukan dapat dari KKM ke apa kita tak tahu. So mungkin press nak tambah apa yang saudara tadi cakap tu, bila FOMIMA panggil kita untuk seminar, bukan dialog seminar dia tambah this parameter that parameter so it's actually dia jatuh bawah kategori anti persaingan. Sekarang ni tak ada persaingan, dia monopoli. Jadi siapa yang bagi dia kuasa untuk tentukan kriteria baru dan juga monopoli pasaran. Dia tambah. Apabila kita naikkan sikit harga untuk makanan minuman, kena kita hantar. dikepung oleh anti profiting akta pencatatan. Akta pencatatan we are taking more profit. So naik 10 sen pun kita kena jawab. Tapi mereka naikkan RM27 dan setiap tahun kita tak faham. Dia jawab macam apa? Do they don't follow the rules? So, disebabkan dah bercakap pasal makanan dan minuman ni, nak tanya sikit benda lain tentang cadangan MSM nak naikkan harga gula ni tu. Mungkin lebih kesan. Kami malah melatah lah kata-katakan kami nak naikkan kan. Kalau kami bagi statement akan naikkan pun besok nak kena jawab KPDN. Dan kami tak ada niat pun sebenarnya. Sebab sebelum ni pernah dalam satu punya statement saya kata akan membincang bersama dengan ahli-ahli persatuan berhubungan kenaikan harga. Yang tu pun kena jawab dengan KPDN masa tu. Dia kata mengapa pasal dia bagi statement kami tak naikkan harga pun. Dan sekarang ni kalau ada pun kenaikan, kami it will be a last option lah. Buat masa ni kita memang tak ada cadangan nak naikkan harga apa semua. Tapi itulah cadangan tu dibuat oleh MSM. Ya tahu RM1 tu. Tak apa kita tunggu dan lihat lah kalau kerajaan benarkan dia nak, dia kata rugi pula, rugi tutup, jangan dah nak naikkan lagi.